السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini sekali lagi kita berpeluang untuk mendengar kenikmatan yang disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih untuk masuk menikmati keindahan dan segala kenikmatan yang disediakan oleh Allah kepada ahli syurga. Daripada Thauban, katanya, daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diceritakan kepada kita daripada Thauban, hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah aku berdiri di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban kata, satu hari kuntu qa'ima, aku duduk berdiri di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datang faja'a hibrun min ahbaril yahud. Datang seorang alim, seorang pendeta, seorang tokoh ilmuwan daripada ulama Yahudi, yakni ahlul kitab. Mereka yang diberikan ilmu, diberikan kitab. Kitab ni merujuk kepada Taurah dan Injil, Zabur. Kan itu dia panggil the people of the book. Maksudnya orang yang apa? Yang diberikan kitab. Sebab itu tuan-tuan, agama-agama seperti Yahudi, Kristian disebut sebagai agama samawi, agama yang berasal daripada langit, agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Cuma yang merosakkan agama ini apabila ulama mereka, tokoh-tokoh ahli agamawan menokok tambah, mengubah ajaran asal agama tersebut. Sebab itu salah satu perkara yang tegas dihalang oleh Islam ialah menambah atau mengubah suai ajaran yang dibawa oleh Nabi. Agama itu asalnya betul. Agama itu asalnya ajaran daripada Allah, diturunkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Tetapi yang merosakkan agama itu ialah agamawan, orang-orang agama, ilmuwan, ulama, tokoh-tokoh pendeta ni. Quran menceritakan kepada kita, fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaqulu hadza min indillah.
Quran kata fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Celakalah tangan-tangan yang menulis kitab. Mereka tambah apa yang Tuhan tak kata, mereka sebut. Dalam hadis Adi bin Hatim, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dengan kitab, dengan tangan mereka, mereka tulis. Quran sebut fawailul lilladzina yaktubunal kitab biaidihim. Kemudian mereka kata hadza min indillah, yang ni daripada Allah. Jadi rosak agama itu apabila ada tokok tambah bid'ah di dalam agama. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok coming soon, apa dia? Coming soon ni yang paling dekat selain daripada final Piala Dunia 18 hari bulan ni, kita ada Christmas. Christmas ni ialah hari di mana perayaan menyambut Maulid Isa. Perayaan kelahiran Nabi Isa. Kalau kita tengok dalam Christian law ni ada bid'ah. Pertama, tak ada riwayat yang sahih tentang pokok Christmas. Tak ada juga ajaran atau cerita yang benar tentang Santa Claus. Tak ada. Dalam ajaran yang sebenar tak ada Santa Claus, tak ada pokok Christmas, tak ada ni upacara-upacara ni. Tetapi tak apalah, agama tu sendiri dah songsang dah, agama tu sendiri dah rosak dah. Cuma saya nak bagi tahu, agama ni yang merosakkan ketulinan agama ialah bid'ah. Benda yang Nabi tak buat, yang Nabi tak ajar, yang Nabi tak amalkan, yang Nabi tak sebut, direka, ditambah, dibuat, kemudian disandarkan benda ni kepada Nabi. Yang tu nama dia bid'ah. Nabi tak buat. Ketika hidup dia, Nabi tak buat. Nabi tak amalkan. Nabi tak ajar. Nabi tak suruh sahabat buat. Kemudian selepas daripada zaman Nabi, mari orang kemudian, dia reka, dia tambah, dia buat pandai lebih pada Nabi. Maka jadilah bid'ah. Yang akhirnya, orang pun tak tahu yang mana hak asal. Sebab itu bid'ah ni bahaya. Nabi mengingatkan kita. Yang sebut perkataan bid'ah, yang mengingatkan tentang bid'ah, Nabi. Nabi kata apa? Yang selalu tuan-tuan dengar. Kullu bid'atin dalalah. Nabi kata apa? Fa inna asdaqal hadith, sebaik-baik perkataan itu ialah Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk itu ialah As-Sunnah. Wa syarral umur, dan seburuk-buruk perkara. Ni perkataan ni Nabi yang sebut. Wa syarral umur, seburuk-buruk urusan ialah muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan, perkara yang baru. Pasal tu bid'ah ni kita panggil baru. Pasal baru. Pasal yang lama hak Nabi, hak baru ni hak siapa? Hak yang orang kemudian reka. Macam kita lah, kan? Dulu goreng pisang, orang tak bubuh cheese. Hak asal the original recipe. Tapi tuan-tuan, KFC ni yang laku original ke spicy? Spicy lah.
Hak yang original tak apa nak jalan kan. Bid'ah lagu tu. Bid'ah tu pun original dengan spicy tu. Yang kita ajar zikir yang betul, salat yang betul. Dia bukan nak karan sangat, dia bukan nak semangat sangat, dia bukan nak seronok sangat, dia tak apa nak laku sangat, sunnah betul ni. Tapi hok spicy, hok yang tambah kok belakang ni, oi, sakan. Berbondong-bondong. Tu yang saya cerita kat tuan-tuan sehari dua ni, bukan sehari dua. Sekarang ni kalau siapa pi Mekah, pi Madinah, saya sebut benda ni, mereka akan pergi satu telaga Iziq. Telaga apa? Iziq. Oi, sakan. Ya? Ni bulan 12 ni penuh pakat pi. Orang pergi umrah sekarang ni mutawif. Mutawif sebahagiannya bukannya dia ketahuan apa pun. Cerita mana halatah. Pergi ke Uhud. Dia duduk syarah sebelah kita. Kita duduk dengar. Dia kata, tuan-tuan jamaah sekalian, tengoklah bukit Uhud itu. Nampak tak kemerah-merahan? Itulah darah syuhada Uhud. Hui, sakan hang. Kalau nak tomeh pun, padan patut nah. Sampai hangit goreng. Cerita mana halatah. Banyak benda-benda yang tak. Telaga Iziq. Tak ada dalam mana-mana riwayat yang sahih telaga ini ada kelebihan. Itu yang pertama. Jadi telaga Iziq tak adalah beza sangat dengan telaga-telaga yang duk ada kot kangak ni. Dengar ni mengamuk pula buat tu. Tak kena saja dia ni. Tak ada riwayat. Dan tidak ada mana-mana amalan sahabat. Nabi pergi Quba, sahabat pergi Quba. Sehingga sahabat kata, kalaulah Quba ini berada di hujung dunia, kami akan berjalan kaki ke Quba. Nabi pergi Quba tiap-tiap hari Sabtu. Sahabat pergi Quba hari Sabtu. Jalan kaki pergi Quba. Tapi tak ada riwayat sahabat pergi telaga Iziq ni. Tak ada riwayat Abu Bakar pergi, Umar pergi. Mari orang kita celapak pergi telaga Iziq ni. Saya tengok dalam video. Cedok ayam yang perempuan tu tak, yang perempuan ni pi umrah tak tahu pi buat apa. Punya nak wuduk dengan telaga tu, londeh tudung-tudung ni. Selok buka. Telaga Iziq, sapu lutut-lutut, kau nak boleh kuat balik berjalan. Cedok minum, arak mai kot belakang, tojun mandi terus. Yang tu betul-betul berkat. Tuan-tuan saya nak habaq, pi umrah tak payahlah duk celapak nak pi tempat-tempat hak tak ketahuan hala ni. Hatta masjid-masjid Qiblatain, masjid apa semua tu, tak ada suruhan kita pi. Pulunlah pi masjid Nabi tu. Pulunlah pi tawaf sunat tu. Ini tawaf sunat tak mau kalut nak pi masjid, tak mau kalut nak pi. Duk tanya bila kita nak pi naik bukit Gua Hira. Ya hang duk bersabuk nak pi Gua Hira buat apa? Hang nak pi jumpa Jibril. Nak pi ambil wahyu. Depa kata kena pi mayang 2 rakaat. Hang pi Masjidil Haram tu. Ya orang suruh pi Masjidil Haram, lu takik saya laki lutut, tangkap pinggang. Yang 100,000 tak larat pi, yang tak ada fadilat, tempat sejarah saja, tak ada suruhan suruh pi naik Bukit Hira. Pun dia nak pi naik, dia kata kena pi tengok nong. Tak ada.
Sebab itu saya berapa kali sebut agama nas, agama dalil, agama bukan emosi. Oh, dia main cerita kat belakang, dia kata Telaga Izik ni asalnya ayah dia tawak masin ke mana tak tahu, Nabi pi ludah terus jadi mai mana. Sebahagian mutawissakan cerita, kalau kita dengar dia cerita Telaga Izik tu jatuh nombor 1, Telaga Zamzam jatuh nombor 2. Tu mau kalau dengar cerita dia. Lepas itu saya sebut kat tuan-tuan, agama asal. Nabi kata yahmilu hadha ilm min kulli khalafin uduluh yanfu anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Agama ini akan ada manusia yang akan jaga dia untuk daripada benda-benda penyelewengan yang orang duk buat tokok tambah kat belakang ni. Jadi tak payah kita pi, kalau ada masa kita pi ziarah kot dekat tu. Yang pentingnya tuan-tuan, 5-6 hari duduk Madinah tu, pi semayang banyak-banyak. Pi semayang 5 waktu, dengan semayang sunat, dengan semayang jenazah, i'tikaf apa semua, masuk raudhah. Yang tu sabit, yang tu warid, sunnah sahih. Dia nak pi cari tang mana. Dia kata pi Padang Arafah, tang mana yang Nabi Hawa pi jumpa Nabi Adam, tak tahu. Tanya kita pun habaq. Masa mereka jumpa, mereka tak habaq kat saya dan mereka tak panggil saya pergi sama. Ugama kalau duk bersabung lalu cerita-cerita tokoh atas kot ni, kartun. Hadirin mukminin. Baik, kita sambung. So dia kata faja'a hibrun min ahbaril yahud faqal Assalamu alayka ya Muhammad. Mari ulama Yahudi tu dia kata apa? Assalamu alayka ya Muhammad. Mai dia kata Assalamu alayka ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah. Dia panggil ya Muhammad. Kalau dalam bahasa orang utara kita ni dia panggil hey Mat. Assalamualaikum Mat. Dia macam tu lah. Thauban, dia kata apa tadi? Dia berdiri tepi Nabi. Fadafa'tuhu daf'atan kada yusra'u minha. Dengar dia panggil ya Muhammad. Thauban kata dafa'tuhu, aku bubuh sebiji. Daf'atan kada yusra'u minha, kira nak tersandak. Tumbuk dia, pagi, aku tolak dia. Fadafa'tuhu daf'atan, sebab dia biadab. Dia biadab. Dia biadab. Faqal, kata Yahudi tadi ni, dia kata lima tadfa'uni. Apa pasal hang tumbuk aku? Dia kata kat Taubat, apa sebab hang tumbuk tolak aku ni? Apa sebab pasal ni? Duk tak duk aku mai tak. Ala taqul ya Rasulullah. Tak bolehkah hang sebut perkataan ya Rasulullah? Kenapa guna perkataan ya Muhammad? Memanggil dengan tuan-tuan, dalam budaya mana-mana bangsa pun, kalau kita panggil dengan hanya kita sebut nama, dia satu benda yang dianggap dalam budaya uruf agak biadab lah. Lepas itu kita ada address haji, pak cik, pak ngoh, kan? Tu imam, kita panggil tu imam walaupun muda, kan? Kita ada gelaran. Kita tak panggil contoh, kan? Satu orang nama Rahman ke apa kan nama, kan? Kita tak ajak anak-anak kita, cucu kita, hatta kita pun tak panggil Man. Kan? Tengok baru lepas sunat panggil kuman.
Dia panggil address ya. Kita sebutan, gelaran. Apatah lagi kan. Sebab itu orang tanya, orang kita kata gelaran, ada Datuk Seri, kita boleh panggil, tak ada masalah. Hatta Nabi bila dia tulis surah Azimur Rum, kepada yang maha mulia, maha agung, Raja Rom. Artinya dia panggil dengan gelaran. Gelaran ni selagi mana gelaran itu membawa maksud elok, tak apa. Kan? Jadi panggil, sebut ya Rasulullah, hampir sebut ya Muhammad, ini biadab. Hang kena sudah. Kan? Jaga-jaga. Pasal itu tuan-tuan. Dia nak pergi ni. Kawan ni kata apa? Kawan ni hanya kata ya Muhammad, dia dah kena sudah lah. Dia kena sebiji tersandak. Artinya sahabat dia bersikap defensif. Sahabat tidak boleh menerima sikap biadab, sikap kurang ajar terhadap batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata cerita yang depa duk bawa. Yang ni pun sebahagian penceramah duk bawa. Rasulullah. Dia kena gaya lagu tu. Tambah cerita pula di Mekah, duk buat-buat tayak sikit. Allah makcik-makcik hak biar umrah ni dengar tali yang lihat. Rasulullah dulu ni ada jiran tua Yahudi yang dia ni buta, duk maki Nabi, duk kata dekat Nabi, buat macam-macam dekat Nabi, tapi Nabi tak balas. Nabi duk pisuap dia duk maki, kata macam-macam dekat Nabi. Dia tak tahu kata yang duk main suap dia tu Nabi. Macam mana dia tahu kata tu Nabi? Nabi pun wafat. Siapa yang sambung suap? Duk dengar tu Abu Bakar. Tapi Abu Bakar suap ni kasar. Dia kata bukan hang yang duk main suap aku. Drama. Orang yang main suap aku tangannya lembut. Sebenarnya yang suap engkau itu ialah orang yang kau duk maki. Dia adalah Rasulullah. Tayaklah wanita Yahudi ni. Cerita mana dia boleh tak tahu. Dia pakai cerita rawit ikut dan. Yang ni dalam pepatah Arab dia panggil Hatibul Lail. Hatibul Lail. Hatib, tukang cari kayu. Hatib. Al-Lail, malam. Dia pergi cari kayu api waktu malam ni. Apa yang ada? Malam. Dia sambak, mat. Ulak duk panggung lagu tu pun dia sambak. Pak, bagi sudah. Yang ni yang geng-geng penceramah, hak yang sapu habis. Masa kata baca, ni bagus punya cerita ni. Ini boleh buat model ni. Ini kalau goreng ni orang suka ni. Goreng mai goreng bi. Itu yang mana cerita dulu ayak mandian Nabi naik jadi ayak. Ayak mandian Nabi itu serap naik ke langit, turun jadi hujan. Tang mana dia turun jadi masjid. Mana dia boleh tak tahu. So tuan-tuan hati-hati. Baik, kita sambung balik. So cerita tu ni orang baru panggil ya Muhammad pun dah kena tumbuk sudah, dah kena tolak sudah. Tambah kalau duk kata lebih kurang, takkan sahabat yang duk ada tak kata apa, tak buat apa. So ini kadang-kadang kita terlepas pandang, kan? Bila kita riwayatkan cerita itu, kita telah menunjukkan betapa baculnya sahabat. Kenapa? Kerana mereka tidak bertindak mempertahankan Nabi. Sedangkan kalau kita baca, mereka sensitif dengan apa sahaja yang orang kata kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian kita sambung. Dia kata apa? Dia kata, bila Thauban kata,
faqultu ala taqul ya Rasulullah. Hang kalau nak sebut, nak panggil, hang sebut Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan sebut ya Muhammad. Faqala al-yahud, Yahudi ni kata apa? Innama nad'uhu bismihi alladhi sammahu bihi ahluh. Apa salah aku? Nad'uhu, kami memanggilnya dengan nama yang telah sammahu, yang telah dinamakan dirinya oleh keluarga dia. Ni kami panggil nama yang keluarga dia buh. Apa masalah dia? Memang nama dia Muhammad, tak kena tahu mana. Memang itulah nama keluarga dia bagi. Kami panggil apa yang keluarga dia bagi. Yang kata Yahudi ni, dia sebenarnya memang dia tak mau panggil. Pasal kalau dia panggil, artinya dia mengaku Nabi itu Rasulullah. Kan? Nampak? Baik, kita sambung. Dia kata lagi, okey, Nabi SAW tengok situasi tersebut. Nabi kata, inna ismi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ismi Muhammadun alladhi sammani bihi ahli. Sesungguhnya nama aku adalah Muhammad seperti mana yang telah dinamakan oleh keluarga aku. Tak apa, biar pergi kat dia. Dia nak panggil Muhammad, biar pergi. Apa masalah dia? Okey, maksudnya apa, siapa dia mai? Faqala al-yahudiyyu, maka berkatalah Yahudi tadi ni, jitu as'aluka, aku mari ni nak tanya engkau soalan. Dia nak uji Nabi. Sebab apa dia nak uji Nabi? Pasal dia ahlul kitab, dia ada knowledge, dia ada ilmu, so dia boleh tahu. Dan tuan-tuan jangan lupa, ahlul kitab, mereka mengenali Nabi akhir zaman ni seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Di dalam Alkitab, Taurah dan Injil telah diberitahu tentang kedatangan Nabi sallallahu, the last messenger ni, the last prophet ni dah habaq dah dalam kitab Taurat dan Injil. Cerita tentang Nabi Muhammad nak mai ni telah disebut di dalam Taurah dan Injil. Dan mereka ni banyak maklumat. Pasal apa? Pasal mereka adalah orang yang diturunkan padanya kitab. Sebab itu Nabi benarkan kita cerita tentang Israiliyat ni. Cuma kita kena tapih lah. Nabi kata, hadithu an bani Israel wala harash. Hampa nak ambil cerita-cerita Israiliyat, ambil, tak ada masalah. Tapi hampa kena ingat, kena test, kena semak lah. Bukan boleh sapu semua ya. Ada cerita-cerita yang memang tergeliat lah, kan? Cerita-cerita mana yang boleh kita riwayat tu, kita riwayat. Baik, tak apa. So dia nak test Nabi. Dia kata ada 3 soalan. Kalau boleh jawab, betul Nabi. Kalau tak boleh jawab, artinya bohong. Macam mana dia tahu? Dia tahu melalui kitab yang dapat pada Nabi-Nabi sebelum ni lah, kan? Sebab itu tuan-tuan, di kalangan sahabat Nabi, Abdullah ibn Abbas ni, sahabat-sahabat Nabi ni, Abu Hurairah, depa ni banyak ambil riwayat-riwayat daripada sahabat yang asalnya Yahudi masuk ke dalam Islam. Macam ni lah tuan-tuan, kita cerita-cerita tok nenek kita tu kadang-kadang kita akan bawa zaman berzaman. Jadi bila sampai tang mana yang ada sebut sikit pasal benda tu, kita kata cerita dia lagu ni, cerita dia macam ni. Dia dapat mana? Dia dapat daripada tok nenek dia. Tok nenek dia boleh daripada mana? Inilah yang kata cerita-cerita Bani Israel ni, pasal yang berlaku ni zaman mereka. Contoh bagi faham contoh. Suratul Baqarah, lembu betina. Cerita tentang Bani Israel mai jumpa Nabi Musa, suruh tanya Allah Ta'ala siapa yang bunuh orang tua ni, geng depa ni. Tu dalam Bani Israel, dalam Al-Baqarah.
Wa idh qultum ya Musa. Kan? Dan ingatlah wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika mana Musa berkata kepada kaumnya. Kan? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Tuhan suruh hangpa pergi sembelih lembu. Quran tak cerita apa lembu ni. Cerita ni jadi kat siapa? Jadi kat Bani Israel. Bani Israel mai dia pun kata sebenarnya kisah dia macam ni. Ada satu orang tua yang sangat kaya, harta dia banyak, dia ada anak saudara laki-laki, dia ada anak perempuan seorang. Jadi anak menakan dia ni duk lama tunggu pok menakan dia ni tak mati-mati. Sebab kalau pok menakan dia mati, dia nak pi menikah dengan anak kawan tu dan dia akan dapat semua harta orang tua tu. Tapi lambat liat kawan ni nak mati. Tu cerita dia. Jadi dia pi katok orang tua ni mati. Dia pi angkat mayat orang tua ni pi bubuh depan rumah orang lain. Mangkit kawan tu kalut lah. Pasal apa? Mayat duduk di rumah dia. Pakat tuduh kata dia bunuh. Dia kata aku tak bunuh. Aku tak bunuh. Macam mana tak bunuh mayat duduk ada di rumah hang? Jadi mereka kata jom pi tanya Musa. Ya Musa, pi tanya sa Allah Ta'ala, siapa bunuh orang tua ni? Lepas tu bila Musa tanya dekat Allah Ta'ala suruh mereka sembelih lembu. Mereka kata, Musa, jangan main-main dengan kami, jangan duk buat layak buruk. Kami tanya siapa bunuh orang, hang suruh pi sembelih lembu. Apa kaitan lembu dengan sembelih bunuh orang ni? Tuan-tuan, cerita orang tua tu apa semua tu bukan daripada Quran, bukan daripada hadis. Itu yang kata cerita-cerita ni kita boleh ambil, tapi kita kena tepih lah kan? Sebagai penjelasan kepada cerita-cerita dalam Quran. So nak habaknya jangan main-main dengan Yahudi ni. Knowledge ada. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Quran kata, dan mereka yang kami berikan Alkitab, mereka itu bila tengok the last Nabi, mereka tengok saja Nabi tu mai, mereka tahu dah dia ni memang Nabi. Tapi pasal apa mereka tak mengaku? Kepentingan macam-macam cerita lah. Tapi mereka tengok sekilas ya, mereka boleh tahu dia ni memang Nabi. Mereka tahu mana? Dalam kitab sebut. Kan? Baik. So dia tanya dekat Nabi beberapa soalan. Cuma Nabi ni dah tahu dah panggil Yahudi ni. Panggil Yahudi ni. Nabi kata apa? Nabi kata, okey baik. Ayanfa'uka syai'un in haddathtuka. Hang mari tanya aku. Kalau aku boleh jawab betul jawapan dia, hang nak buat apa? Ayanfa'uka artinya ada manfaat tak? Hang nak masuk Islam tak? Sebab kadang-kadang mereka ni saja mai tanya nak buat pasal. Bukan, memang saja orang kata apa nak test, nak betul je. Tapi Nabi tahu dah mereka ni memang bukan nak cari kebenaran. Terus itu kadang-kadang ada orang main manusia ni dia tanya tu dia nak berkelahi. Bukan dia tanya tu nak cari kebenaran. Dia kata apa? Asma'u bi udhunayya. Fanakata Rasulullah bi'udin ma'ahu. Ni aku nak dengar dengan dua telinga aku. Tak apa, jawab dulu. Aku nak dengar sungguh-sungguh. Aku akan dengar betul-betul. Habaq, jawab. Tak apa, jawab dulu. Kemudian kita cerita. Nabi pun ambil ud. Nabi ambil kayu, Nabi tekan tanah tu kuat-kuat. Kan? Nabi kata apa? Sal. Tanya. Nabi kata tanya. Faqala al-yahudiyyu aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat. Ketika hancur digulung langit dan bumi, manusia akan pergi ke mana? Soalan yang pertama. Cuba kalau tuan-tuan dengar hadis-hadis lagu ni, balik mai cuti sekolah ni, cuba tanya tengok.
Tak payahlah tanya di dalam kolam ini Tok Wan ada bela 2 ekor itik. Yang mana jantan, yang mana betina. Yang Tok Wan pun cuba tanya soalan-soalan lah hadis ni. Tak tanya cucu. Esok ni kalau semua hancur, digulung langit dan bumi ni, di mana kita akan pergi? Di mana manusia akan dikumpulkan? Sebab dunia ni hancur. Mungkin cucu tu pernah tengok Armageddon. Mungkin tengok 2012. Mungkin tengok The Impact ke apa ke, cerita-cerita tentang kiamat. Cuba tanya, di mana kita akan berhimpun? Di mana kita akan berkumpul? Itu dia tanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam fi zulmatin dunal jisr. Mereka akan berhimpun di suatu tempat yang gelap di sebelah titian. Mereka akan berkumpul di suatu tempat yang zulmah, gelap gelita. Di sebelah tempat itu ada jisir, titi. Kemudian dia tanya lagi, makna betul ya, jawapan Nabi itu betul lah, pasal dia sambung tanya. Faman awwalun nas ijazah. Siapa yang akan lintah dulu titi itu? Artinya jawapan Nabi itu tepat. Sebab the second question ada kaitan dengan soalan yang pertama. Baik, betul. Siapa akan lalu dulu? Kata Nabi, fuqara'ul muhajirin. Orang-orang miskin daripada muhajirin. Jawapan yang pertama tepat. Ada 2 lagi. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Baik, sambung. Faqala al-yahudi, kata Yahudi itu pun tanya, the second question. Fama tuhfatuhum hina yadkhuluna al-jannah. Apabila, ni baru yang berkait dengan tajuk kita. Apabila manusia masuk ke dalam syurga, apakah hidangan, persembahan, hadiah, menu yang pertama Tuhan akan serve? Al-Imamun Nawawi dia kata tuhfatuhum dengan maksud benda yang Allah Ta'ala hidang dengan penuh kemegahan, layanan, maksudnya special punya hidangan, hadiah yang terbaik. Bila kita masuk dalam syurga, apakah makanan pertama yang kita akan dihidangkan dan kita akan jamah? Jangan apa? Menu pertama macam-macam dalam syurga tu, kan? Tuan-tuan pun dengar dalam Quran kan, kita akan makan apa dalam syurga. Nabi kata, ni kalau bukan Nabi memang tak boleh jawab. Pasal apa? Dia bukan tanya makanan dunia. Dia bukan tanya makanan di Palestin ke, makanan di Yaman ke. Dia tanya makanan di syurga. Sedangkan syurga ni tak ada. Tak kutlah Nabi beralih meh. Ada siapa-siapa habis api? Hampa makan apa? Kalau kita orang tanya makanan-makanan dunia, kita mungkin boleh tanya. Ada orang pergi apa? Thailand ke apa, makan apa? Kan? Pasal ada orang pergi syurga. Artinya yang boleh jawab hanya orang yang diberikan wahyu daripada Allah. Maka kata Nabi, ziyadatu kabidin nun. Mereka akan diberikan hati ikan paus. Jadi tuan-tuan, hidangan yang pertama yang akan dimakan dan dijamu, yang akan menjadi layanan pertama ahli syurga ialah kabidun. Sebab itu kadang-kadang kita terjemah qalbun, jantung. Hati ni kabidun. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Mekah ke mana-mana negara Arab,
Tuan-tuan order menu, ada satu menu best. Tuan-tuan pergi makan. Dia goreng, kita makan dengan ajinomoto, dengan garam. Kibedah. Tulis nanti nak pergi Mekah, dalam dia orang duk labbaik Allah, dia duk kibedah. Kawan tu kata, hang duk zikir apa? Aku takut terlupa, aku nak pergi makan ustaz abang. Jahanam 9,000. Kibedah ni hati unta yang dia goreng kering. Kita kalau di Malaysia nak makan hati ayam, hati lembu ni, kita sebagai orang tak boleh makan. Dia muak, dia jadi tak seronok. Tapi kalau tuan-tuan pergi makan di sana, memang kira macam tak ada syurga pun kalau mati pejar rapat lah. Bahasa kita nak habaq kata sedap tu. Sedap. Aku kalau mati lepas makan ni, aku pejam rapat. Pasal orang yang makan tak sedap, dia pejam terjegir kalau mati. Tak tahulah betul tak betul, orang Melayu lah kata, kan? So, hati ikan paus. Hati ikan paus. Tuan-tuan jangan tanya pula, pasal apa? Ui, mana nak tahu? Tuhan yang jamu. Esok tanya. Tapi wallahu a'lam, the best part dalam mana-mana binatang yang paling khasiat adalah hati ni. Kan, hati. Hati ni apa dia? Apa dia? Hati ni darah kan? Darah. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Diharamkan kita darah kecuali hati dan apa dia? Tuan-tuan duk makan, lain pada tu tuan-tuan makan jadi Dracula. Dua ni yang tuan-tuan makan tak jadi Dracula. Hati dengan limpa. Tuan tengok, hati dengan limpa tu dah darah kan? Kita tak boleh makan darah, betul tak? Betul tak kita tak boleh makan darah? Najis kan? Darah najis. Cuma orang duk bincang darah yang dam masfuhah, darah yang mengalir ni. Darah yang mengalir tu, itu darah yang mengalir itu najis. Darah yang mengalir tu, yang banyak tu. Okey, tuan-tuan, tokok ayam kan, ada darah. Oh, dia kata habis dah, kita masuk neraka dah, makan najis. Yang tu darah tu, dia bukan darah mengalir kan? Darah yang dimaafkan. Baik, itu makanan yang pertama. Fama ghidauhum ala ithriha. Lagi dia buat makan apa lagi? Makanan yang kedua. Makanan yang kedua, yunharu lahum thawr al-jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Itu dia tuan-tuan, menu yang kedua. Menu yang kedua, daging lembu jantan. Saurun. Kalau daging lembu betina, baqaratun. Saurun, lembu jantan. Dan ini bukan sebarangan lembu. Tuan-tuan bisa dengar wahyu? Bisa dengar tak daging wahyu? Lembu tu, lembu wahyu tu, yang mereka nak korban harga beratus ribu tu, yang gram tu, bisa dengar tak daging tu? Tak tahulah, wallahu a'lam lah. Saya pun tak pernah makan, orang lah cerita. Dia kata daging wahyu ni kalau kita makan, kita pepok tu macam tak pepok. Dia faham, tuan-tuan faham? Yang ni dia macam ada tapi tak ada. Ada lawannya tiada. Peninah. Pepok tu dia hancur, lembut. Okey, tak apalah, tak payah cerita lah tuan-tuan. Depa tanya, pasal apa daging tu elok? Katanya nombor satu, diurut. Lembu ni duk pispa, dia urut. Yang kedua, pemakanan dia tu. Dia makan lembu lah.
Dia makan rumput-rumput yang terpilih, rumput-rumput yang elok, makanan dia elok, so daging dia pun jadi elok. Saya nak habaq apa yang Nabi cerita pun macam tu lah. Nabi kata lembu ini ya'kulu min atrafiha, dia makan rumput-rumput di tepi-tepi syurga, so daging dia best, sedap lah. Tak banding dengan wahyu lah. Wahyu rumput dunia, ni rumput syurga. Syurga punya rumput tu bukan kita lembu yang boleh makan, kita boleh makan. Kan? Nampak? Okey. Kemudian dia tanya lagi, the last question. Fama syarabuhum alaih. Yang tadi makanan mereka daging hati ikan paus, daging lembu jantan, depa minum apa? Depa minum min ainin, daripada mata air, fiha, yang ada di dalamnya, tusamma, yang dinamakan salsabila. Salsabila, kita akan minum daripada satu mata air, nama dia salsabila, yang mana air ini daripada susu, daripada madu, dan daripada arak. Yahudi itu kata, sadaqta, benarlah engkau wahai Muhammad. Jadi tuan-tuan tengok, Yahudi itu tanya, Nabi jawab, jadi faedah untuk kita. Kita bagi laluan kepada azan. Sekejap lagi saya sambung kesimpulan daripada hadis ni. Wallahu ta'ala a'lam. Baik tuan-tuan, yang kita sebut tadi, yang mereka makan hati ikan paus, mereka makan daging lembu jantan daripada tepi-tepinya, kemudian mereka makan minum daripada tusamma salsabila, itu ialah hidangan yang pertama kali mereka makan atau mereka dihidangkan oleh Allah apabila mereka menjejakkan kaki ke dalam syurga. Tetapi untuk ingatan kita bersama, Allah Azza wa Jal telah sebut di dalam ayat-ayat yang cukup banyak bila kita lalu dalam Quran, yang menyatakan segala kenikmatan dan juga hidangan yang diinginkan oleh syahwat ataupun nafsu kita, selera kita, disediakan oleh Allah. Sekejap lagi tuan-tuan dengar makan lembu, makan hati. Saya ustaz nak makan lembu mana? Goat ni, daging ni. Ini pertama tuan-tuan, kita bincang sikit. Pasal dalam Quran dia banyak sebut ni. Kalau tuan-tuan tengok secara ringkas, kita tengok dalam suratul Waqi'ah, Allah Azza wa Jalla sebut ayat 20 dan 21. Dan mereka diberikan buah-buahan mimma yatakhayyarun, daripada apa yang mereka nak. Apa sahaja yang mereka pilih, mereka dapat. Whatever yang mereka sonok, yang mereka nak, semua ada. Kemudian Allah kata, untuk mereka walahmit tayr, daripada laham tayrun, daging burung. Sebutan daging lembu, daging burung, apa lagi? Hati ikan paus. Ini bukan menghadkan, tetapi sebahagian daripada segala yang ada. Bukan maksudnya yang ni saja, tapi sebahagiannya yang ada. Dan kenapa Quran sebut? Kerana meraihkan suasana orang Arab. Bila dia sebut makanan-makanan yang orang Arab memang sukalah, buah, anggur, delima, daging lembu, daging semua ni memang makanan favorite yang orang Arab memang faham dan boleh cerna. Kalau disebut makanan luar daripada apa yang orang Arab makan, susah mereka nak faham. Tapi tak apa tuan-tuan, Allah menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 71.
Ni, tuan-tuan jangan takut. Teringin apa? Cuma saya nak bagi tahu. Kita makan di dunia ni pertama kerana lapar. Yang kedua kerana dahaga. Sedangkan perasaan ataupun suasana itu tidak ada dalam syurga. Tuan-tuan bukan makan kerana lapar. Tuan-tuan bukan makan kerana dahaga. Benda yang paling payah kita nak puji ni, makanan yang dihidangkan ketika kita tak berasa lapar. Orang duk kenyang, tuan-tuan hidang apa pun, dia tak ada perasaan nak makan. Dan dia pun tak rasa makanan tu sedap pasal dia kenyang. Tapi tuan-tuan cuba tuan-tuan hidang waktu lapar ni. Satu orang kalau dia makan waktu lapar, apa pun sedap. Dia kata, tiap-tiap hari aku duk beli mi ni, pasal apa yang hari ni dia goreng sedap pelik, tak tahu. Pasal hari yang dia beli tu dia lapar. Sedangkan di dalam syurga manusia tak makan kerana lapar. Manusia tak minum kerana dahaga, tetapi kerana nak menikmati, to enjoy the food. Ini memang sebab tu tuan-tuan pergi tempat yang makanan banyak kan. Tuan-tuan pergi Thailand ke, pergi mana lagi, negara-negara Arab yang makanan banyak, tuan-tuan akan kata apa? Heaven. Betul tak? Syurga. Orang mari pelih, dia kata, pelih, jenuh makan. Apa saja ada, laksa, nera, kan? Apa lagi? Pelih, macam-macam makanan. Pagi segala makneka. Dia pergi Johor, sate, kan? Orang makan bagi. Dia kata nikmat, sakal lagi Johor, kan? Syurga. Makanan itu melambangkan apa? Dia menikmati benda tu. Nampak? So kata para ulama, Allah Azza wa Jalla sebut dalam surah Az-Zukhruf, dan di dalam syurga itu terdapat segala apa yang ma tashtahi. Nampak? Apa yang diinginkan oleh nafsu. Apa sahaja yang diinginkan oleh nafsu. Dan sedap mata memandang. Semuanya Allah Ta'ala adakan di dalam syurga. Tuan-tuan nak makan apa? Semua ada. Dan lebih menyenangkan. Kalau di dunia ni buah. Tuan-tuan baca tengok dalam suratul Waqi'ah. Cuba tengok. Dunia kalau kita nak makan buah, kita nak kena kupas, nak kena kait, nak kena banyak kerja. Renyah malah. Ni dalam syurga, duk tersandang atas kerusi, dia main berjuntai depan batang hidung. Petik. Sebab itu tuan-tuan bisa tengok cara makan buah anggur. Makan buah anggur macam mana? Tak bawa buah anggur, tidak boleh tunjuk. Cara makan buah anggur, gaya ahli syurga. Dia makan macam tu. Makan macam orang-orang besar makan. Makan tersandak. Kalau gamak tuan-tuan malah nak suap, mari yatufu 'alaiha wildanun mukhalladun. Mari wildan, pelayan-pelayan ni hanganga. Kita selalu kata macam di syurga. Memang macam tu. Ayang ada orang tuang, pasal tu apa? Bila Piramli balik kan, isteri dia tuang, mari makan sekali. Dalam rumah ni ada undang-undang tak boleh. Ini sudah macam dalam syurga. Kan? Dilayan. Sebab itu ahli syurga diumpamakan bagaikan raja. Ni kita makan basuh pinggan, kena masak satu bak. Kalau kita pergi beli pun, dia kata senang pergi beli. Memanglah senang pergi beli. Pasal hang yang pergi beli, cuma hang yang cari duit. Sebelum senang nak pergi beli tu, kena susah dulu nak cari duit. Nak habaknya tidak ada yang kata mudahnya syurga, dunia ni. Tapi bila kita pergi syurga tuan-tuan,
Tuan-tuan macam tuan-tuan makan. Allah dia kata aku nak perut, sakit perut lah. Kan? Tadi lapar, makan sakit perut, nak kena pergi bilik air pula. Tuan-tuan makan, kenyang. Dia berpeluh ni, keluar berpeluh. Peluh tu pula sapu. Kasturi. Nampak? Heaven betul. Itu yang kata nikmat. Nampak? Baik. Semua itu kita dapat dengan apa? Quran sebut di dalam surah Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Quran kata makan dan minumlah dengan sepuas-puasnya, dengan penuh kenikmatan, bima aslaftum, di atas apa yang telah kamu amalkan ketika di dunia. Kita enjoy nikmat itu setelah kita bersusah payah di dunia. Sebab itu Nabi kata, siapa yang minum arak di dunia, Tuhan haramkan arak di syurga. Nampak? So kita kena faham ni keadaan ni. Kita susah dulu dan kita masuk nikmat. Hadirin mukminin, cuma saya dalam kesempatan ini, habislah tajuk kita ni. Dalam kesempatan kita dengar tentang syurga, nikmat yang Allah Ta'ala sediakan. Tabiatnya apa? Dalam dunia ni kita tak akan boleh satu benda dengan mudah, melainkan kita mesti menempuh kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra. Quran kata sesungguhnya al-yusra, kemudahan itu dia hanya akan datang dengan kita melepasi al-usr, kesusahan. Setelah kita berpenat lelah di dunia, kita akan enjoy betul-betul di syurga. Masa tu tak ada lagi haram, tak ada lagi pantang larang, tak ada lagi benda-benda yang ditegah untuk kita buat. Sebab itu di dunia ni Allah jadikan untuk sijnun, dalam hadis Bukhari, penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, penjara bagi orang beriman. Sebab itu Nabi kata hafathumul jannah, yang melingkari syurga itu makarih, benda yang menguji, benda yang makarih, benda yang kamu benci. Adapun neraka itu hafathumun nar bisyahawat, melingkari syurga neraka itu benda yang kamu seronok padanya. Siapa yang seronok buh awal, orang utara kata, siapa yang syok buh awal, dia tersandak ke depan ni. So orang yang sabar, orang yang tenang, orang yang berusaha, orang yang jaga diri dia di dunia, dia akan dapat kenikmatan hakiki di akhirat. Tak padanlah kita nak seronok sak, kita nak naya, nak merana kemudian hari. Sedih dengan satu video yang tular sehari dua ni, satu kejadian yang saya nak respon, yang saya rasa perlu kepada apa, pencerahan dan juga ingatan untuk kita bersama. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, iman ni antara cabang dia, terutama orang perempuan kena ingat, al-haya, malu. Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qaulul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata iman tu ada 70 cabang lebih. Nombor 1,
mengucap la ilaha illallah. Yang paling rendah, jumpa apa-apa benda tengah jalan, hampa ambil tok buang, bagi orang boleh lalu elok. Dan salah satu daripada tanda hampa beriman, hampa ada malu. Malu ni pakaian orang beriman. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Nabi kata idza lam tastahi. Nabi kata bila satu orang tu Allah cabut malu. Allah cabut malu daripada diri dia. Bila hilang perasaan malu, fasna' ma syi'ta. Dia akan buat apa yang dia fikir nak buat. Dia tak ada malu lah. Pasal malu tu tak ada dah. Iman tu tak ada dah. Viral sehari dua ni menjatuhkan maruh kita orang Islam. Sebab itu Nabi kata, apabila Yahudi keluar, apabila Dajjal keluar, suami-suami, ayah-ayah akan balik ikat anak perempuan dia, ikat isteri dia, ikat wanita-wanita di rumah dia, kerana takut mereka ikut Dajjal. Golongan yang paling ramai ikut Dajjal daripada wanita. So bila keluar saja Dajjal esok akhir zaman, lelaki-lelaki beriman ni akan balik pergi rumah mereka, pegang anak perempuan dia, ikat. Tambak di tiang, bini dia tambak di tiang, tambak semua. Pasal apa? Pasal takut mereka pergi jumpa Dajjal, mereka pergi turut Dajjal. Oi, jangan main-main Dajjal. Dia bawa mai kita tengok pun rebah. Tak dan Dajjal keluar mai tuan-tuan. Siapa yang tengok dalam video tu memalukan, umur 60 lebih. Tuk dah, Tok Wan tak buat. Orang lelaki tak buat macam ni. Tok Wan tak buat, Tok Wan tak buat. Yang buat ni tuk. Bukan tuk sini. Nenek pergi dengan cucu pampir di Pulau Pinang tu. Saya kata apilah sehari dua ni ada yang pi tu tak salah lah. Kedai katanya buat siapa yang boleh menari golek, boleh ayak pri. Ni saya nak habaq dekat tuk tu dengan perempuan yang duk bergolek tu. Hampa mai kangap cari ni, muka ni hampa mai cari, ku bagi lah RM10 pergi beli ayak tu. Papi bagi ya, takat RM10 kita bagi ya. Hampa tak payah duk golek lagu tu. Saya tengok video tu, cucu dia tarik tok dia, malu. Tok dia tepih cucu tu. Hang jangan duk kalut, aku nak menari ayak pri. Mana maruah iman? Sebab itu saya kata, kalau kita ibu bapa, datuk nenek tak bagi betul-betul asuhan, tarbiyah, didikan. Sebab itu saya rasa tuan-tuan, dunia hari ini, dunia yang telah rosak, ada program-program tahfiz ke apa ke, yang masjid buat ke apa ke, hantar pilah. Mana NGO yang buat program-program tarbiyah bina ni bagus. Macam Matri duk buat ni, Haluan duk buat ni, Ikram ke Abim ke duk buat ni. Duduk dalam circle ni, hantar anak-anak kita pergi. NGO ni bagi duit supaya mereka buat. Supaya didik kita, anak-anak kita ni. Rosak. Bayangkan umur 65, gelek Allah. Tuan-tuan tak payah tengok, saya balik pergi cari pula. Kau boleh kira Tok Wan ni. Dah nak tengok buat pengajaran. Tak, saya cerita dah, sudah pengajaran dah. Pengajaran apa lagi? Lepas dah gelek, main gelek habis, suruh ayat RM10. Maruah kita harga RM10 dia tuan-tuan. RM10 tu boleh beli jagung selungguk. Punyanya rendah. Sebab itu akhir zaman, benteng yang paling kuat yang kita kena pasak anak cucu kita, duk tang mana pun tuan-tuan, agama.
Kita nak boleh duduk mengekok 24 jam mana? Nak ada banyak lagi kerja kita. Kalau kita tak bubuh pasal agama, yang ni yang akan jadi. Ma'adallah wal'iyadhu billah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Tuhan lindung anak cucu keturunan kita daripada sifat buruk menggadai agama, menggadai maruh ni hanya untuk konten-konten macam ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.